yang terkini juga. Satu berita baik kepada semua. Baik, satu berita baik kepada semua. Saya nak cerita ni. Timbalan Jecom, Ketua Pengarah Jecom, Jabatan Komunikasi Malaysia telah pun dilantik dari ahli Parti Keadilan Rakyat dan akan menguatkan barisan Jecom Malaysia ini dan insya-Allah menguatkan kerajaan Madani ini. Tidak lain tidak bukan saudara Datuk Ismail Yusof atau Tok Abah yang akan menguatkan Madani, insya-Allah Jecom Madani ni yang akan membantu Prof Agus. Tok Abah ni, Datuk Ismail Yusof ni antara orang kuat Parti Keadilan, otai reformir, orang lama dan juga bertanggungjawab dengan ide dan sebagainya. Ini antara ni. Saya nak ucapkan tahniah kepada Datuk Ismail Yusof atau Tok Abah sekelaku timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Jecom, Jabatan Komunikasi Jecom, Jabatan Perdana Menteri. Dan juga salah seorang, saya rasa orang yang banyak bertanggungjawab terhadap pembinaan leaders juga, Ustaz Hakim Ramli yang dilantik sebagai pengarah bahagian latihan Jecom, Jabatan Perdana Menteri. Dan saya dimaklumkan Datuk Ismail Yusof juga bertanggungjawab sekarang ini kepada social media, berkenaan dengan social media dan juga gerak kerja berkaitan dengan penyebaran maklumat dan propaganda kerajaan, insya-Allah. Tahniah saya ucapkan kepada Tok Abah dan juga tahniah saya ucapkan kepada Ustaz Hakim Ramli selaku yang bertanggungjawab untuk Jecom selepas ini yang akan memberi dan membantu Prof Agus. Prof Agus ni orang akademik. So mungkin dia tak biasa dengan calok atau berselok-belok politik. So dengan kemasukan Prof Datuk Abah ni ataupun Datuk Ismail dan juga kemasukan Ustaz Ramli sebagai timbalan dan juga ketua pengarah latihan, insya-Allah kita akan nampak perubahan yang amat drastik di dalam Jecom. Tahniah saya ucapkan kepada pimpinan yang melantik mereka ini dan saya tahu mereka berkelayakan dan mampu untuk membawa kerajaan Madani ini lonjakan yang lebih tinggi, insya-Allah. Semoga kita nampak perubahan yang lebih drastik lagi lepas ini. Perubahan yang lebih drastik lagi selepas ini. Akhir sekali saya kata tuan-tuan, Mahathir Saman Anwar Ibrahim. Mahathir Saman Anwar Ibrahim. Ada yang kata Anwar Ibrahim terciduk 150 juta. Hari ini Anwar Ibrahim buat ceramah. Dia sebut apa tuan-tuan? Anwar ulang cabaran. Mana kamu dapat berbilion ringgit itu? Dia kata, harta kamu yang berbilion. Anak ada pesawat, ada kapal, ada bank di luar negara. Jual itu semua, bawa balik dan berikan kepada orang Melayu di Malaysia ini. Barulah cerita, barulah jadi pejuang. Itu belum dijawab. Saya minta mereka jawab. Berapa bilion dia ada? Mana dia dapat wang itu? Pulangkan balik kepada orang Melayu di Malaysia. Bukan setakat Anwar Ibrahim takut nak jawab, tuan-tuan. Semua ni Anwar Ibrahim akan bawa ke dalam mahkamah nanti. Dan dia akan bertulis secara official. Tetapi Anwar ulang balik kenyataan tersebut. Itu ke orang yang takut dengan saman 150 juta? Tidak sama sekali. Sebenarnya kenapa peristiwa itu berlaku, tuan-tuan? Okey, dia yang berlaku itu satu hal, tetapi dia memang nak get rid of Musa Hitam. Memang dia nak buang Musa Hitam pada waktu itu. Kerana memang ada konflik di antara Mahathir dan Musa Hitam. Dan setiap kali ada konflik di antara Mahathir dan juga Musa Hitam ni, maka akan berlaku peristiwa-peristiwa besar. Kalau ada nampak macam Mahathir nak jatuh, maka akan berlaku peristiwa besar. Antaranya Al-Ma'unah 1999, reformasi. 1999, reformasi. 1998, Anwar katanya meliwat. Konflik di antara Anwar dan juga Anwar Ibrahim dan juga Mahathir, dia kata meliwat. Berlaku reformasi 1999, Al-Ma'unah. Kita tengok juga peristiwa yang berlaku sebelum itu berkaitan dengan Arkam. Saya bukan kata ni semua tak betul, tetapi diwujudkan peristiwa itu, diamplifykan untuk menutup apa yang Mahathir buat pada waktu itu. All at the expense of who? Rakyat. Untuk tujuan apa? Again, macam saya sebut, berkenaan dengan kronisma, berkenaan dengan nepotisme, berkenaan dengan sakau duit, berkenaan dengan projek. At the end of the day, it's all about money. It's all about power, it's all about money. It's never been about rakyat. So, bila tempoh tiba-tiba dua orang mamat ni yang bertanggungjawab secara direct or indirectly terhadap peristiwa Memali menandatangani satu proklamasi
Proklamasi, tuan-tuan. Proklamasi dia bukan main-main, proklamasi ni. Sokongan berkenaan dengan kita ni akan kerjasama. Seolah-olah mereka lupa tentang nyawa, darah, keringat, kafir mengkafir, penceraian, makan tak sembelih, sembelih tak halal, sembahyang tak sah, kahwin tak sah, yang telah berlaku sebelum ini. I'm not just saying past, I'm saying juga pihak yang menyokong Mahathir pada waktu itu. Sama, dua-dua, both of them are the same. Golongan ini dan ekstrim agama dan bangsa ni lah yang mewujudkan perpecahan di kalangan negara kita, yang mewujudkan dikotomi, yang mewujudkan rasa, apa orang kata, rasa bukan setakat iri hati tetapi prasangka di kalangan bangsa, di kalangan agama, di kalangan bangsa, di kalangan agama dilihat sebagai satu benda yang sebenarnya menyebabkan teruk ni kan, teruk, negara kita semakin teruk. Tu saya kata yang merosakkan kita seperti masa merosakkan kita ni, tuan-tuan, bukannya sekolah yang mengajar pelbagai agama, pelbagai bahasa ni. Bukan yang sekolah mengajar bahasa Tamil, sekolah yang mengajar bahasa Cina, sekolah yang mengajar bahasa Iban, sekolah yang mengajar bahasa Arab. Bukan. Terima kasih Power. Tetapi sebenarnya hakikat parti-parti politik yang nak kekal berkuasa. Dan bila mana mereka merasa mereka berada di dalam keadaan yang paling bawah nak jatuh, Haji Hadi dalam keadaan nak jatuh. Mahathir memang dah nak jatuh dah. Hadi dalam keadaan nak jatuh dah, tuan-tuan. Masa inilah sign proklamasi orang Melayu. Bila saya sebut ada usaha nak jatuhkan Hadi Awang, ada orang PAS sendiri gelakkan saya. Mana tak jatuh pun. Tuan-tuan, kenapa tiba-tiba Hadi nak sign satu tanda tangan proklamasi orang Melayu dengan seorang ahli bekas Perdana Menteri merangkap bekas ahli parlimen yang bertanding hilang deposit, yang keluar daripada parti yang ditubuhkan sendiri sebanyak 2 kali, 3 kali. UMNO baru dia yang buat. Terima kasih Haris. UMNO baru dia yang buat. Pakatan Harapan antara orang yang dia wujudkan, kemudian dia keluar. Bersatulah, bukan Pakatan Harapan, bersatu. Dia yang wujudkan, dia keluar. Dia buat pejuang, dia keluar. Masuk pula Putra sekarang ini. Kenapa Hadi tiba-tiba nak? Sebab dia tak ada tempat lagi ni nak pergi. Dia tahu sekarang ini dia berada at the very edge, berada di penghujung tembok tebing tu. Hadi Awang berada di penghujung tembok tebing. And people are keep on pushing him. Kenapa? Sewaktu PAS memerintah. Okey, kenapa? Pertama, sewaktu PAS memerintah, Hadi Awang gagal memain peranan sebagai presiden parti, memberi arahan, membantu Kedah dan Kelantan. Itu yang pertama. Kelantan dinafikan royalti minyak bukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Lim Guan Eng bagi 400 juta royalti minyak kepada Kelantan. Tetapi masa PAS memerintah, masa Kerajaan Perikatan Nasional memerintah, Zafrul mengatakan di dalam parlimen pada tahun 2021, Kelantan tidak layak mendapat royalti dan hanya layak mendapat wang ehsan. Therefore, tahun itu Zafrul bagi 200 juta, tahun depan Zafrul bagi 200 juta. Maksudnya secara ofisialnya Kelantan tidak layak mendapat royalti minyak kerana sudah disebut di dalam parlimen. Dan ini bukan disebut oleh Pakatan Harapan ke, disebut oleh UMNO ke, tak. Ini disebut oleh Zafrul yang pada waktu itu menteri yang dilantik oleh Bersatu yang juga sekutu PAS di dalam Parti Perikatan Nasional. Jangan kita lupa perkara tersebut. Hadi juga gagal nak menyediakan kemudahan untuk rakyat di Kelantan dan di Kedah selaku presiden. Tapi Hadi bukannya Ketua Menteri Besar Kedah atau Kelantan, tetapi dia presiden PAS. Dan presiden tu mempunyai kuasa. Sebaliknya Hadi buat apa, tuan-tuan? Sebaliknya Hadi buat apa? Sebaliknya Hadi pada waktu itu mengambil jawatan menteri duta khas Timur Tengah. Lepas tu dia pergi ke sana, hang sini, pergi sana, pergi sini. Terima kasih 12,000 yang menonton kita, 13,000 malam ni. Pergi sana, pergi sini. Tapi dia gagal dan lupa tanggungjawab dia terhadap rakyat, penduduk, ahli
di tempat itu sendiri. Sehingga kita tengok tadi, ahli parlimen rantau panjang terpaksa curi air, pilih bomba nak bagi minum air. Apa yang mereka telah buat 33 bulan memerintah? 33 bulan memerintah, Perikatan Nasional memerintah. Apa yang Perikatan Nasional buat kepada rakyat negeri Kelantan? Apa yang Perikatan Nasional buat kepada rakyat negeri Kedah? Apa Perikatan Nasional buat kepada rakyat negeri Terengganu, tuan-tuan? Apa yang telah mereka lakukan? Cerita bulan hari raya, cerita air tak ada di negeri-negeri ini. Air serupa orang kata apa? Air teh kita kata. Itu pun ada yang air teh, ada yang keluar-keluar buka pipe angin, tuan-tuan. Kedah sendiri 1 juta daripada 2 juta penduduk tak dapat air pada hari raya. Ini bukan benda yang berlaku 10 tahun, 50 tahun, 30 tahun sekali. Mungkin kerana ada bocor sana, pecah sana, kebetulan. Tak. Ini benda yang common. Sampai orang Kelantan kata apa? Kalau tak ada gangguan air tu, itu luar biasa. Gangguan tu biasa. Yang tak terganggu tu luar biasa. Kalau tak sekarang, nanti. Sekarang okey. Tiba-tiba gangguan. 30 tahun. Apa Nick Amar kata selaku timbalan Ketua Menteri? Saya dulu kata timbalan Menteri Besar. Dulu saya kata dia Menteri Besar, saya silap. Dia timbalan Menteri Besar. Dia kata apa? Ini semua salah UMNO. Ini semua salah UMNO. Semua salah orang lain, tuan-tuan, tapi tak pernah salah diri dia sendiri. Semua salah orang lain, tapi tak pernah salah diri dia sendiri. Dan kadang-kadang saya terfikir juga, tuan-tuan. Kenapa? Ada rakyat masih lagi termakan dengan dayah-dayah atau cerita tentang bangsa dan agama ni? Kenapa Mahathir dan juga Hadi ni masih lagi nak main sentimen bangsa dan agama ni? Sebab dia tahu benda tu masih boleh jual. Rakyat di pedalaman, rakyat di Kelantan, rakyat di Kedah, rakyat di Terengganu, ada, bukan semua, ada di antara mereka masih percaya. Termasuk terutamanya yang di luar Kelantan. Orang Kelantan di luar Kelantan. Sebab itu bila dia balik Kelantan, dia undi PAS. Demi Islam, dia kata. Nak masuk syurga, kita kena undi PAS. Yang di luar Kelantan, dia percaya. Kebanyakan dalam Kelantan, dia tak percaya. Tapi yang di luar Kelantan ni balik. Nak undi. Orang kata apa? PAS di Kelantan tu. Yelah, kamu dekat luar Kelantan, kamu balik sekali-sekala. Kamu undi PAS memerintah, kamu balik. Yang tinggal kat dalam Kelantan, you kena merasa. Tapi kamu keluar daripada Kelantan. Kalau nak buat perubahan, tuan-tuan, balik ni, kita ubah terus Kelantan. Kita ubah terus Kedah. Kedah memanglah dah berubah sebelum ni. Tapi tak habis, tak sempat. Jangan bagi peluang lagi PAS dah memerintah dah. Jangan bagi peluang lagi PAS dah memerintah dah. Air Kelantan ni, tuan-tuan, air Kelantan 30 tahun memerintah. Masih salahkan UMNO? Kalau kamu 30 tahun memerintah, masih salahkan orang lain, salahnya siapa? Salah orang lain ke salah kamu? Kan? Sebab itulah, tuan-tuan, sekarang ini saya kata PN sekarang ni terciduk. Tak ada numbers tak ada. Cerita 15 ke 20 ke 126 ke sebenarnya tak ada, tidak ada. Mesyuarat perundingan tanda kerajaan Anwar kukuh. Kita tengok para pemimpin parti politik hadir ke majlis perundingan pimpinan kerajaan perpaduan di tengah desas-desus kabar angin. Pembangkang dikatakan memperoleh sokongan 126 ahli parlimen. Saya dah kata benda tu tipu je itu. Korang percaya tu kenapa? Kemudian pembangkang kata apa? Bersatu jawab apa? Spekulasi jatuhkan kerajaan. Anwar kenapa perlu layan gosip? Itu pembangkang kata, kenapa Anwar nak kena layan gosip ni? Benda tu tak betul. Nak layan kenapa? Saya cakap dia tak betul. Pertama memang tak betul lah. Tak betul sebab tak ada sambutan. Dia sepatutnya nak tumbangkan kerajaan tapi tak disambut, tuan-tuan. Rancangan itu gagal. Dan janji bersatu kepada PAS untuk nak bawa numbers telah gagal. Dan janji Hadi kepada orang bawah dia bahawa mereka akan jadi kerajaan juga sudah gagal.
Dan itu antara sebab kenapa Hadi Awang ni akan digulingkan tidak lama lagi. Dan antara nama yang dia bangkit naik sekarang ni tuan-tuan, siapa dia? Nik Abdoh, antara pimpinan harapan di dalam PAS yang dikatakan akan membawa nama itu lebih naik. Dia Nik Abdoh sekarang ni, kalau tuan-tuan perasan macam senyap kan? It's ada do or die je sekarang ni. Nik Abdoh sekarang ni do or die. Kalau dia tak berjaya mengambil alih pemerintahan di dalam PAS, maka karier politik dia akan habis, melainkan kalau dia join sama ada Pakatan Harapan ataupun UMNO. Itu je cara dia. Tapi kalau dia nak survive dalam politik sekarang ini, dia kena ambil alih ambil alih PAS daripada pemerintahan Haji Hadi Awang. Dan saya tahu, saya percaya, bukan saya tahulah, saya percaya dia di antara orang yang tak setuju dengan Hadi Awang. Dia di antara orang yang tak setuju dengan Hadi Awang, terutama dalam kerjasama, nak memutuskan kerjasama dengan UMNO dan yang nak bersama dengan Perikatan Nasional pada masa dahulu. Saya dah bagi hint ni tuan-tuan